kita berada dalam majlis ilmu yang inilah yang merupakan sebaik-baik majlis yang ada di atas muka bumi Allah, sehingga Imam Ghazali sebut, kalaulah 40 hari ataupun 4 bulan ataupun lama, yang dimaksudkan 40 hari atau 4 bulan tu lamanya, kalau kamu tinggalkan majlis ini, nescaya hati kamu akan jadi gelap. Seterusnya hati kamu akan jadi kerah. Sesuailah dengan firman Allah yang Allah bagi tahu kepada kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Kata Allah, Allah akan tutup, kunci. Kata Ibnu Katsir, khatamallah bukan hanya tutup, bahkan Allah kunci qulubihim, hati-hati mereka. Apabila hati mereka dikunci, wa ala sam'ihim, maka Allah akan tutup, pekakkan telinga mereka. Apabila telinga dipekak, maka Allah akan butakan mata mereka terhadap perkara pandangan ataupun pendengaran yang baik. Maka mereka, tuan-tuan, akan diazab di dalam api neraka yang amat besar, azabun azim. Disebabkan apa? Risyawah, disebabkan dosa yang mereka buat, jauh daripada nasihat, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada ayat-ayat Allah, nasihat para ulama dan juga para nabi. Sebab itu, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat, tuan-tuan, ketika mana bersama dengan Rasulullah, mereka tidak akan tinggal sesama sekali. Kalaulah perkara ataupun kalaulah mereka tidak diutuskan oleh Rasulullah ke mana-mana, kalau mereka berada di Madinah, mereka akan sentiasa berebut untuk berada di dalam majlis bersama dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, kalau kita tengok dalam 40 hadis kelebihan menuntut ilmu ataupun kelebihan ilmu, suatu hari Rasulullah adakan majlis ilmu. Maka di dalam majlis Rasulullah tu, tuan-tuan, penuh dengan para sahabat. Penuh, tidak ada ruang tempat duduk. Maka datang 3 orang lelaki. Datang 3 orang lelaki yang mereka tadi memang nak bersama dengan di dalam majlis Rasulullah. Maka lelaki yang pertama, dia masuk dapat berada di tengah-tengah majlis. Walaupun dalam keadaan yang manusia tu penuh, tapi ada ruang untuk dia duduk di tengah-tengah majlis. Manakala lelaki yang kedua, dia tengok, tidak ada di tengah-tengah majlis, dia ada belakang, ada tempat duduk belakang, dia duduk kat belakang. Lelaki yang ketiga, dia tengok, tak ada tempat duduk, dia pun balik. Selepas daripada Nabi mengajar ataupun Nabi bagi majlis ilmu pada hari itu, lalu Nabi tanya dalam majlis tersebut, nak tak kamu aku bagi tahu kepada kamu? Ini cara Nabi nak tarik perhatian para sahabat. Dengan Nabi mulakan hadis dia dengan perkataan, nak tak kamu aku nak bagi tahu kepada kamu tentang keadaan 3 lelaki yang baru masuk dalam majlis ilmu tadi. Maka sahabat, tuan-tuan, apabila ditanya, nak lah. Apabila mereka jawab nak, kata Rasulullah, orang yang pertama, kamu tahu tak kenapa dia dapat berada di tengah-tengah majlis? Maka sahabat diam. Kata Rasulullah, orang yang pertama ni sebab dia niat daripada rumah lagi, dia datang memang nak datang menuntut ilmu. Apabila dia datang, Allah berikan kemudahan kepada dia, sehingga Allah berikan ruang tempat duduk kepada dia di tengah-tengah majlis, walaupun orang ramai. Kalau mengikutkan adab, memang tak boleh nak masuk ramai sangat. Manakala kata Nabi, orang yang kedua, kenapa dia berada di belakang? Lalu sahabat diam. Maka kata Rasulullah, sebab orang yang kedua memang dia niat nak datang menuntut ilmu, dia kata
Datang daripada rumah, memang niat pun nak menuntut ilmu, tapi kalau ada tak apa, kalau tak ada pun tak apalah. Bagi dua niat dia. Maka Allah bagi ruang kepada dia di belakang. Manakala orang yang ketiga, kenapa Allah tak berikan ruang seperti mana orang yang pertama dan orang yang kedua? Maka kata Nabi, sebab orang yang pertama, sebab orang yang ketiga ni, dia datang sebab dia ikut orang yang pertama dan orang yang kedua. Tidak ada matlamat, tujuan dan niat dia pun. Sebab itu tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Nabi SAW mentarbiahkan para sahabat.